Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'. Pada hari ini, kita akan bercerita mengenai kisah seorang yang bernama Urwah bin Mas'ud. Siapakah Urwah bin Mas'ud? Urwah bin Mas'ud merupakan seorang yang terhormat dan dimuliakan di kalangan kabilah Bani Saqif yang tinggal di Taif. Beliau lahir di Taif daripada keluarga pemimpin Taif. Nama Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Perkataan As-Saqafi di hujung namanya itu menggambarkan nama bangsanya, iaitulah bangsa Saqif. Saqif dijadikan sebagai As-Saqafi. Urwah bin Mas'ud As-Saqafi ini namanya bukan sahaja popular di Taif, tetapi juga di Mekah. Antara Mekah dengan Taif tidaklah jauh. Bahkan orang-orang Mekah selalu pergi ke Taif. Orang Mekah kadang-kadang ada kebun kurma di Taif. Jadi hubungan di antara orang Taif dengan Mekah ini sangat rapat. Dan mereka ada hubungan saudara. Sebab itulah Nabi SAW semasa dia berdakwah di kota Mekah dan orang Mekah menolak dakwah baginda, maka baginda mencuba nasib di Taif. Baginda pergi berdakwah di Taif. Baginda bertemu dengan pakcik-pakciknya yang ada di Taif, menawarkan agama Islam. Namun Rasulullah SAW telah ditolak dalam dakwahnya itu. Baginda yang ditemani oleh Zaid bin Harisah ketika mana cuba untuk menyampaikan Islam kepada penduduk Taif telah dihalau dan dilempar batu oleh kanak-kanak Taif yang diupah oleh orang-orang tua Taif. Menyebabkan baginda lari meninggalkan Taif dalam keadaan berdarah kakinya, berdarah badannya. Begitulah layanan orang Taif kepada Nabi SAW dalam misi dakwahnya tersebut. Pada masa Nabi SAW telah berhijrah ke kota Madinah dan mendapat sebuah negara disokong oleh orang-orang Madinah, maka kekuatan Nabi Muhammad pun bertambah. Penganut Islam pun kian ramai. Baginda Rasulullah telah menang dalam perang Badar melawan orang kafir musyrikin Mekah. Baginda telah menang dalam perang Khandaq. Orang kafir Mekah semakin merudum, jatuh kedudukan mereka. Maka pada tahun yang ke-6 Hijrah, 6 tahun selepas Nabi berhijrah ke kota Madinah, pada bulan Zulkaidah tahun itu, Nabi SAW berangkat menuju ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Sudah tentulah orang-orang Mekah yang ketika itu masih kafir, mereka tidak boleh menerima kehadiran Nabi Muhammad SAW yang selama ini diperangi oleh mereka. Mereka cuba menghalang Nabi SAW daripada masuk ke kota Mekah melaksanakan haji.
bersama dengan orang Islam. Maka Nabi SAW tertahan daripada memasuki kota Mekah, yang mana kemudiannya orang-orang Mekah menghantar wakil untuk berbincang dengan Nabi supaya Nabi tak masuk kota Mekah. Orang yang mula-mula sekali dihantar untuk bincang dengan Nabi adalah Urwah bin Mas'ud As-Saqafi, yang mana pada masa itu dia masih lagi kafir. Urwah bin Mas'ud As-Saqafi ini datang ke tempat perkhemahan Nabi di luar kota Mekah. Lalu dia pun masuk ke khemah Nabi. Sudah tentulah para sahabat berkawal melihat keadaan itu, melihat kedatangan Urwah ini. Di sebelah Nabi SAW berdiri seorang sahabat Nabi yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah, dengan pedangnya di tangan, pedang dalam sarung, bersiap siaga. Maka Urwah duduk depan Nabi, dan sudah menjadi kebiasaan orang-orang Arab apabila bercakap, maka tangannya pegang janggut, pegang badan, pegang bahu. Begitulah perangai orang Arab. Urwah ini pun datang duduk depan Nabi, nak bincang dengan Nabi tentang keberatan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin Quraisy kota Mekah daripada membenarkan Nabi masuk ke kota Mekah. Dia hulur tangannya nak pegang janggut Nabi. Al-Mughirah bin Syu'bah di sebelah Nabi menepis tangannya dengan pedangnya. Urwah bin Mas'ud pun melihat orang itu, lalu dia berkata, "Siapa orang ini? Kasar betul." Kata Nabi SAW dengan tenang, "Ini adalah Al-Mughirah bin Syu'bah, anak saudaramu." Jadi Al-Mughirah bin Syu'bah ni juga orang Saqif, merupakan anak saudara kepada Urwah. Bermakna Urwah ni pakciknya. Tapi demi sayang dan cintanya Al-Mughirah kepada Nabi, dia tepis tangan Urwah daripada memegang janggut Nabi. Nampaknya perbincangan itu tidak mencapai maksud. Nabi SAW beritahu kepada Urwah bahawa tujuannya hanyalah nak datang laksanakan haji. Mengapa dia dihalang? Urwah pun baliklah bertemu dengan orang-orang kota Mekah, dan dia memberitahu kepada penduduk kota Mekah dengan katanya, kata, wahai kaum Quraisy, saya Urwah telah banyak mengembara ke luar negeri. Saya pergi ke negeri Parsi, bertemu dengan Raja Parsi. Raja Parsi dipanggil Kisra. Saya pergi ke Rom, bertemu dengan Heraklius, Kaisar. Raja Rom dipanggil Kaisar. Saya pergi ke Mesir, bertemu dengan Raja Mesir, Al-Muqawqis. Raja Mesir, dia punya gelaran dia Al-Muqawqis. Saya pergi ke Habsyah, bertemu dengan Raja Habsyah. Raja Habsyah nama dia, dipanggil gelaran dia Najasyi. Mereka semua ini dihormati oleh orang-orang di sekitar mereka. Tetapi kata Urwah, orang-orang di sekeliling Muhammad ini lebih menghormati Muhammad berbanding raja-raja itu dihormati oleh orang-orangnya. Kata Urwah, kalau Muhammad itu berada di sesama mereka,
sahabat-sahabat Muhammad tak pernah memandang Muhammad dengan pandangan mata yang tajam. Tunduk mereka. Ketika mana Muhammad mengisyaratkan sesuatu perkara, mereka berebut-rebut untuk melaksanakan apa yang Muhammad perintahkan. Bila Muhammad meludah, air ludahnya tak jatuh ke bumi, melainkan jatuh di tapak tangan para sahabatnya. Dan mereka mengambil lumur di badan, mengambil berkat daripada ludah Nabi. Jikalau dia ambil air sembahyang, berwuduk, air wuduknya tak jatuh. Mereka berebut seolah-olah hendak bergaduh kerana merebut air wuduknya. Lalu kata Urwah, orang yang macam ni, kamu tak akan dapat melawannya. Wahai kaum Quraisy, kata dia, kamu tak boleh lawan orang macam ni. Orang yang dihormati, disayangi, disanjung oleh para sahabatnya sedemikian hebat. Maka Nabi SAW ketika mana berada di pinggir kota Mekah ini tak boleh masuk. Akhirnya kafir Quraisy pun hantarlah wakil yang lain, utusan yang lain yang namanya Suhail bin Amru untuk bincang dengan Nabi. Perbincangan dengan Suhail bin Amru, wakil kafir Quraisy ini, akhirnya melahirkan perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah, satu perjanjian damai antara orang kafir kota Mekah dengan Nabi Muhammad SAW yang mewakili orang-orang Islam daripada kota Madinah. Dengan perjanjian itu, maka dipersetujuilah beberapa perkara. Antaranya perdamaian selama 10 tahun. Antara yang lain ialah dipersetujui kalau ada orang Mekah masuk Islam lari ke kota Madinah, maka Nabi Muhammad SAW kena hantar dia balik kepada keluarganya di Mekah. Dan jikalau ada pula orang Madinah yang lari daripada Madinah ke kota Mekah, maka para pemimpin Quraisy kota Mekah tidak perlu hantar balik ke Madinah. Ini perjanjian yang berat sebelah, tapi Nabi terima. Kemudian antara yang lain juga disetujui bahawa pihak Madinah dengan pihak Mekah bebas untuk mencari rakan sekutu dengan mana-mana kabilah Arab yang ada. Setelah perjanjian ditandatangani, Nabi SAW pun baliklah ke kota Madinah semula. Dalam perjalanan balik ini, Urwah yang tadi telah terbuka hatinya untuk masuk Islam. Dia pun menyusul Nabi Muhammad, ikut Nabi Muhammad, bertemu dalam perjalanan masuk Islam. Maka dia pun mengucaplah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selepas dia masuk Islam, dia beritahu Nabi, ya Rasulullah, izinkan saya balik ke Taif. Saya ingin menyampaikan Islam kepada penduduk Taif, biar mereka semua masuk Islam. Maka Nabi SAW pun berkata kepada Urwah, nanti mereka akan bunuh engkau, wahai Urwah. Maka Nabi keberatan. Namun kata Urwah, ya Rasulullah, aku di kalangan penduduk Taif itu sangat disayangi oleh mereka. Mereka sayang pada aku lebih daripada sayang mereka kepada mata mereka. Kalau aku tidur, mereka tidak akan mengejutkan daku, kerana mereka tidak mau mengganggu aku. Maka Nabi pun benarkanlah Urwah balik berdakwah kepada penduduk Taif. Apabila baginda berdakwah kepada penduduk Taif ini, penduduk Taif rupa-rupanya yang sayang kepada Urwah ini
mereka tidak menerima seruan Urwah kepada Islam. Mereka menentang Urwah. Penduduk Taif benar-benar degil dan keras kepala. Mereka dulu masa zaman Nabi Muhammad pernah berdakwah kepada mereka. Mereka tolak dakwah Nabi. Tapi sekarang bila Urwah berdakwah kepada mereka pula, padahal Urwah ini pemimpin mereka yang disayangi oleh mereka, mereka tolak juga. Di kalangan mereka itu adalah yang mengambil langkah melampau, memanah Urwah. Ketika mana Urwah sedang berdiri di atas serambi rumahnya sambil menyampaikan Islam, maka panah itu pun menusuk dada Urwah. Urwah pun meninggal dunia, mati terbunuh. Berita itu sampai kepada Nabi, dan Nabi pun menyatakan bahawa Urwah itu seperti Sahibu Yasin. Kisah Sahibu Yasin. Kisah dalam surah Yasin. Dalam surah Yasin, kita akan jumpa satu kisah. Allah cerita satu orang laki-laki yang datang kepada satu kaum. Kalau laki-laki itu datang daripada pinggir kota. Lalu dia beritahu kepada kaumnya, ikutlah Nabi yang diutuskan. Tetapi laki-laki itu dibunuh. Laki-laki yang mengajak orang lain supaya ikut Nabi yang Allah utuskan, dia dibunuh. Maka itulah perbandingannya kata Nabi. Kisah Urwah. Dan Nabi SAW telah menyatakan juga bahawa pada malam Isra' dan Mi'raj, ketika mana Nabi naik ke langit, dia jumpa Nabi-Nabi di langit. Dia jumpa Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Musa, dan dia jumpa Nabi Isa. Lalu kata Nabi, aku diperlihatkan Nabi-Nabi dan aku nampak Nabi Isa. Dan sesungguhnya Isa itu mirip sekali rupanya dengan Urwah. Sama muka dia. Urwah ni dengan Nabi Isa ada mirip rupanya. Nak sama wajahnya. Jadi Nabi Isa ni adalah Nabi Allah yang masih hidup sampai hari ini. Tapi hidupnya bukan di bumi, di langit. Allah angkat Nabi Isa ke langit ketika mana kaum Yahudi cuba nak bunuh dia, kepung rumah dia. Maka Allah angkat ke langit. Dan kelak di akhir zaman Nabi Isa akan turun balik ke bumi. Allah akan hantar dia turun ke bumi untuk membunuh makhluk yang membuat kacau di bumi, yang bernama Dajjal. Yang hanya boleh bunuh Dajjal ini hanya Nabi Isa. Itu cerita yang akan kita ceritakan dalam sisi yang lain. Jadi dalam sisi ini kita faham kisah Urwah yang menjadi sahabat Nabi SAW yang mati terbunuh dalam misi dakwahnya di Taif. Jadi Urwah ni dia ada anak. Ada anak-anak yang kemudiannya menjadi pahlawan Islam, yang berjasa kepada Islam. Jadi rahimallah, Allah memberi rahmat yang luas untuk Urwah radhiyallahu anhu. Kisah sahabat hebat yang perlu kita jadikan sebagai tauladan dalam hidup kita. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.